Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih Yang berhormat pengerusi majlis, yang berbahagia Datuk Ustaz Idris Ahmad, Ahli Parlimen Parit Buntar, Bagan Serai, Bagan Serai, merangkap Naib Presiden PAS. Oh, saya dengan Padang Serai semalam. Okay. Yang berhormat yang ni Ismail, Jurucakap Sekretariat Selamatkan Malaysia, Saudara Badrul Hisham Syaharin, Cikgu Bak yang baru saja berucap sebentar tadi, semua pimpinan yang hadir pada hari ini, alhamdulillah kita telah melalui suasana kempen yang berbaki cuma beberapa hari saja lagi, yang akan menentukan sama ada kali ini Barisan Nasional masih boleh mendabik dada bahawa mereka mendapat sokongan rakyat, yang akan menentukan sama ada tindakan Barisan Nasional UMNO ini menerima DAP sebagai rakan baik dia diterima atau tidak oleh rakyat, akan ditentukan pada kali ini. Tuan-tuan, alhamdulillah kita baru saja berhadapan dengan pilihan raya kecil di Johor, di Pulai, di Simpang Jeram, yang telah menunjukkan kemarahan yang begitu besar sekali Perikatan Nasional. Betul kita tidak menang, belum lagi menang, tetapi statistik daripada angka undian yang berlaku di Johor menunjukkan dengan jelas dukungan yang telah diberikan khusus sekali oleh pengundi-pengundi Melayu kepada Perikatan Nasional. Dan ini sebenarnya mengulangi dukungan yang begitu besar yang telah diberikan oleh rakyat di dalam pilihan raya negeri di 6 negeri. Negeri Kelantan, Terengganu, Kedah, yang telah mencatat kemenangan yang luar biasa. Tadi disebut di Kelantan cuma tinggal lagi 2 kerusi. Selebih daripada itu dimenangi semua sekali oleh Perikatan Nasional. Dia tinggal 2 di negeri Kelantan. Sebelum itu di Perlis, sebelum pilihan raya negeri lagi, telah dimenangi sepenuhnya kecuali 1 kerusi di Perlis. Di Kedah cuma 3 saja dimenangi oleh pembangkang. Dan tuan-tuan, di Terengganu seperti mana yang telah disebut tadi, 32 kerusi dipertandingkan di peringkat negeri, tambah lagi 1 diulangi kembali pilihan raya kecil untuk Parlimen Kuala Terengganu, dilakukan serentak, dan rakyat Terengganu telah menunjukkan sokongan yang sepenuhnya kepada kepimpinan Perikatan Nasional di negeri Terengganu dengan menghadiahkan kemenangan 33-0. UMNO, tuan-tuan, tak ada wakil walau 1 pun di negeri jiran tuan-tuan di Pahang ini, di Terengganu. Kalah semua sekali, kosong. Bukan saja kosong di peringkat Dewan Undangan Negeri, tetapi juga kosong di peringkat Parlimen. Ada 8 kursi Parlimen di negeri Terengganu, 8-0 dimenangi oleh Perikatan Nasional. Seperti mana yang telah disebut tadi, dan alhamdulillah baru beberapa hari lalu beberapa kali di dalam ceramah
disebut bahawa ahli Parlimen Kuala Terengganu kuasa 2 disebut. Dikarenakan oleh menang 2 kali di dalam satu penggal di dalam pilihan raya. Yang manisnya, kemenangan di dalam pilihan raya kecil baru-baru ini tuan-tuan, walaupun dipetitionkan, berlaku kerana petition pilihan raya. Petition pilihan raya itu, mahkamah telah memutuskan kewujudan apa yang disebut sebagai unsur rasuah. Dalam masa yang sama, mahkamah tidak mensabitkan kesalahan kepada saya selaku calon pada ketika itu. Apa yang disabitkan oleh mahkamah di dalam petition pilihan raya di Kuala Terengganu dan juga sekarang ini berlaku untuk Kemaman adalah berkaitan dengan program kerajaan negeri. Program kerajaan negeri Terengganu untuk membantu rakyat Terengganu. Apabila kita mengambil alih negeri Terengganu ini adalah negeri yang berkebajikan. Kepimpinan Perikatan Nasional di bawah pentadbiran Perikatan Nasional mengaturkan pelbagai program kebajikan untuk rakyat. Dalam 1 tahun, dia ada program setiap bulan. Macam-macam bantuan untuk belia, untuk ibu tunggal dan macam-macam. Dan ada jadualnya. Ada jadual dalam bulan Januari, bulan Februari, bulan Mac, bulan April. Sehinggalah termasuk apa yang dijadualkan program pada bulan 10 dan bulan 11, hujung tahun. Pada waktu itu kerajaan negeri tak tahu pun bahawa tiba-tiba Perdana Menteri membuat keputusan untuk membubarkan Parlimen. Panggilan permohonan telah dibuka untuk bantuan air siswa, air belia. Telah diterima dan penerima telah dimaklumkan tarikh untuk penerimaan. Maka ketika itu tuan-tuan, kerajaan negeri tidak mempunyai pilihan kerana hujung tahun bulan 11 arahan oleh pegawai kewangan negeri mesti menyelesaikan segala yang telah dirancang dan akaun perlu dihantar laporan hujung tahun. Akaun nak ditutup. Dan inilah sebenarnya yang berlaku. Namun begitu, mahkamah telah memutuskan dengan perkataan yang saya ambil daripada penghakiman bertulis oleh hakim. Dia mengatakan bahawa program bantuan kerajaan ini adalah program yang sah, tetapi menjadi satu sogokan apabila program pemberian oleh kerajaan dilaksanakan di dalam tempoh kempen pilihan raya. Dan alasan yang sama juga dibuat terhadap petition yang baru diputuskan baru-baru ini berkaitan dengan Kemaman. Program kerajaan adalah program yang sah, tetapi menjadi sogokan apabila dilaksanakan di dalam kempen pilihan raya, di dalam tempoh kempen pilihan raya. Saya nak tanya tuan-tuan, sepanjang saya berada di pelangai ini, saya tengok macam-macam jentera kerajaan yang ada di pelangai ini. Betul atau tidak? Saya tengok macam-macam pemberian diberi oleh kerajaan. Betul atau tidak? Pagi tadi ada, kemarin ada. Saya tengok dalam media sosial Menteri Besar Pahang sendiri. Dia sendiri yang mengumumkan. Dia yang tunjuk gambar. Dia sedang memberi kepada pengundi-pengundi di pelangai. Betul atau tidak? Pagi tadi ada pembahagian beras kepada rakyat di pelangai. Mahkamah di dalam kes di Kemaman dan juga di Kuala Terengganu berkata bahawa program kerajaan, pemberian oleh kerajaan di dalam tempoh kempen adalah merupakan satu sogokan. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau kali ini tuan-tuan undi calon daripada Barisan Nasional, kemudian kena petition balik, dibatalkan, rugi atau tidak? Rugi tuan-tuan. Kerana itu tuan-tuan, apa yang berlaku ini kalau digunakan prinsip di dalam Kuala Terengganu, di dalam Kemaman, kerajaan telah melakukan rasuah secara terbuka. Cuma masalahnya kerajaan yang ada pada hari ini tuan-tuan, double standard. Dia boleh buat apa dia suka.
Tetapi kita tidak boleh. Itu yang berlaku pada hari ini. Tuan-tuan, saya akan mengambil masa yang singkat kerana lepas ini Yang Berhormat Datuk Idris Ahmad akan berucap untuk menerangkan mengapa tiba-tiba Terengganu tiba-tiba tidak bagi ruang langsung pada UMNO. Tinggal telur ayam saja di Terengganu. Kerana tuan-tuan, di dalam tempoh yang singkat, di bawah kepimpinan Perikatan Nasional, Terengganu telah membuktikan betapa selama ini ruginya rakyat di Terengganu kerana dipimpin oleh Barisan Nasional. Dengan hasil mahsul yang begitu banyak, dibazirkan secara terbuka. Seperti mana disebut tadi, 400 juta di Taman Ilmu tak boleh pakai. Buat pulau bebas cukai di Tasik Kenyir, lagi 400 juta tak boleh pakai. Hangus begitu saja. Stadium dan macam-macam yang nilainya berbilion, tuan-tuan. Duit rakyat Terengganu. Tetapi di bawah kepimpinan Perikatan Nasional, di dalam tempoh yang singkat, bukan sahaja kita berjaya memaksimalkan, memberi keuntungan kepada rakyat di dalam bentuk projek-projek yang memberi manfaat kepada rakyat, projek yang tak gagal disiapkan, berjaya disiapkan dan berjaya digunakan oleh rakyat, malah kita berjaya mencatat pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Mengikut data pertumbuhan ekonomi di Terengganu, mencatat pertumbuhan KDNK 5.9%, ketiga paling baik di dalam negara ini. Orang kata sekiranya di bawah pemerintahan PAS, orang takut untuk datang ke Terengganu, melancong. Tiba-tiba di bawah kepimpinan PAS di Terengganu, Perikatan Nasional, bukan saja kita mencatat kedatangan pelancong, tetapi kita berjaya meningkatkan kedatangan pelancong lebih 170%. Kalau dulu biasa 3 juta orang setahun, 3.7 juta orang setahun, tahun lepas kedatangan pelancong lebih daripada 10.3 juta. Mengikut laporan ekonomi ia menyumbang kepada KDNK Terengganu sebanyak 3.9 bilion yang dirasai oleh rakyat biasa. Peniaga-peniaga kecil, rakyat biasa yang berniaga di Pasar Bayang, peniaga kecil, usahawan kecil, homestay dan sebagainya mendapat nikmat di bawah kepimpinan, di bawah kerajaan negeri. Di bawah kepimpinan Perikatan Nasional, negeri Terengganu mencatat indeks kebahagiaan rakyat yang tertinggi berbanding negeri-negeri yang lain. Selepas wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya, terus dari segi kebahagiaan hidup rakyat yang mencatat markah tertinggi adalah negeri Terengganu. Dan diikuti oleh negeri Kelantan, kedua-duanya adalah kerajaan Perikatan Nasional. Malah saya sendiri sebagai ahli Parlimen Kuala Terengganu turut merasa bangga kerana Bandaraya Kuala Terengganu mendapat pengiktirafan sebagai salah satu bandaraya paling bahagia di negeri Terengganu. Dan inilah yang sedang berlaku, suasana yang berlaku di bawah kepimpinan Perikatan Nasional. Sesuatu yang amat dirasai sekali adalah bagi ahli-ahli UMNO, malah oleh pemimpin-pemimpin UMNO, kerana mereka menjangkakan apabila Perikatan Nasional PAS mengambil alih kerajaan negeri, kita akan membalas dendam, kita akan tidak adil, kita akan mengambil tindakan anak tirikan orang UMNO. Tetapi sebaliknya, apabila kita mengambil alih kerajaan negeri, kepimpinan kita kata, apabila kita menjadi pemimpin, kita bukan saja menjadi pemimpin kepada orang PAS saja. Kita bukan menjadi pemimpin kepada orang Bersatu saja. Kita bukan menjadi pemimpin kepada Dewan Himpunan Pendukung PAS saja. Tetapi kita menjadi pemimpin apabila kepimpinan di bawah Perikatan Nasional berlaku adil kepada semua, dapat peruntukan, semua mendapat bantuan, sekiranya layak dan perlu dibantu, dibantu semua sekali. Dan ini menambat hati rakyat di Terengganu. Dan ini sangat menyentuh hati rakyat di Terengganu yang sebelum ini walaupun berbeza pandangan, tetapi berbondong-bondong, tuan-tuan, masuk di dalam Bersatu, masuk di dalam menjadi ahli PAS, kerana mereka tahu inilah kepimpinan yang betul-betul memperjuangkan rakyat yang di bawah kepimpinannya. Tuan-tuan, alhamdulillah, inilah situasi yang berlaku di Terengganu.
kepimpinan di bawah negeri Terengganu di dalam menguruskan syarikat-syarikat milik negeri. Terengganu ni terkenal sebagai antara negeri yang mempunyai paling banyak syarikat milik negeri, GLC. Tetapi sentiasa rugi. Tetapi tiba-tiba di bawah kepimpinan negeri Terengganu pada hari ini, kita bukan saja menyelesaikan masalah syarikat-syarikat yang sebelum ini tidak pernah untung, tetapi kali ini mempunyai keuntungan berlipat ganda, malah mencatatkan perolehan yang luar biasa. Malah pada hari ini tuan-tuan, kalau di Pahang dia ada pelabuhan Kuantan, di Terengganu hari ini tuan-tuan, kalau dulu kita mencatat dari segi dagangan di pelabuhan Kemaman cuma dalam 7 juta tan metrik setahun, hari ini tuan-tuan saya dapat jawapan daripada Menteri Pengangkutan, jangkaan dalam tempoh 6 tahun nilai dagangan di pelabuhan Kemaman akan meningkat kepada 33 juta tan metrik. Pada hari ini juga kita mencatat pelaburan yang besar. Malah 5 tahun di bawah kepimpinan Perikatan Nasional mencatat kemasukan pelaburan di Terengganu lebih 2 kali ganda berbanding dengan tempoh 5 tahun sebelum kita memerintah ketika bawah Barisan Nasional. 2013 hingga 2017 cuma mencatat kemasukan pelaburan dalam 5 bilion di bawah Perikatan Nasional. Daripada 2018 sehingga 2022 kita mencatat kemasukan pelaburan 11.3 bilion, lebih 2 kali ganda. Ini di bawah kepimpinan kita. Dan perlu diingat, 2018 hingga 2022 kita ada 2 tahun kita berdepan dengan PKP. Dalam keadaan macam tu pun kita mencatat kejayaan yang besar. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kerana itulah tuan-tuan, jangan takut untuk mengundi Perikatan Nasional. Dan yakinlah bahawa bersama dengan Perikatan Nasional, kita mempunyai agenda yang jauh lebih baik dari segi untuk memacu pertumbuhan ekonomi, memacu pertumbuhan kesejahteraan rakyat, dan lebih-lebih lagi tuan-tuan, sampai sekarang kita mengekalkan imej kita sebagai sebuah parti yang bersih. Bersih tuan-tuan. Di Terengganu sampai sekarang tak ada kes rasuah. Di Kelantan sampai sekarang tak ada kes rasuah. Di Kedah cakap saja tapi tak ada kes rasuah. Mereka pernah mentohmahkan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin, konon-kononnya ada kes rasuah. Tiba-tiba mahkamah mendapati tak ada kes pun. Tipu betul-betul atau tidak tuan-tuan? Tipu semata-mata untuk berdepan dengan pilihan raya. Hakikat yang sebenarnya mereka lah yang rasuah. Betul atau tidak? Melakukan rasuah secara terbuka, tak tahu malu. Maka kerana itu saya minta rakyat di Pelangai, marilah bersama dengan kita. Kita perlu mengalahkan Barisan Nasional supaya kita dapat membentuk kerajaan yang lebih baik, kerajaan yang bersih, kerajaan yang stabil demi kepentingan masa depan kita. Tuan-tuan, insya-Allah 7 hari bulan nanti, boleh atau tidak, kita gerakkan semua pengundi-pengundi di Pelangai ini keluar mengundi di Cikgu Kasim. Boleh atau tidak? Jadi insya-Allah saya rasa itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.